Keganasan rumah tangga adalah satu bentuk kekejaman atau penganiayaan dengan sengaja, sama ada dalam bentuk mental, fizikal, seks ataupun pengabaian tanggungjawab. Menurut Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 Seksyen 2, pelaku atau perbuatan seperti penderaan secara sengaja atau disedari, dan yang kedua menyebabkan kecederaan fizikal kepada mangsa, yang ketiga memaksa atau ancaman kepada mangsa, yang keempat mengurung atau menahan mangsa tanpa kerelaan, dan yang kelima dengan niat untuk mencederakan mangsa. Kebanyakan keganasan berlaku dalam bentuk keganasan fizikal atau fisiologi ataupun kedua-duanya. Peningkatan dalam bilangan kes keganasan rumah tangga yang dilaporkan kepada pihak polis di saban hari semakin meningkat. Tetapi sejak kerajaan melaksanakan PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan dilakukan, didapati keganasan rumah tangga semakin meningkat secara mendadak. Oleh itu, video kali ini kami akan membincangkan tentang punca dan kesan daripada keganasan rumah tangga dan juga langkah untuk mengatasi masalah ini. Isu keganasan rumah tangga semakin hari semakin meningkat. Dapatlah kita menganalisa di sini bahawa pada tahun Mac 2019 sebanyak 459 orang dan Mac 2020 sebanyak 619 orang yang telah membuat pertanyaan dalam talian. Antara punca keganasan rumah tangga berlaku adalah kerana agama. Menurut Muhammad Rashdi Yusof 1993, kekurangan pengetahuan dan pendidikan yang berlatarkan keagamaan serta terperangkap dalam kehidupan dan budaya sosial yang liar hanya akan mengakibatkan krisis rumah tangga. Sebagai contoh, suami mengabaikan tanggungjawab rumah tangga seperti tidak memberi nafkah hidup yang sewajarnya. Selain itu, punca keganasan rumah tangga juga berlaku akibat bebanan tugas yang terlalu banyak. Jadi, apabila mereka merasakan tekanan, mereka akan pulang dengan perasaan yang stres. Mereka mulalah untuk melepaskan kemarahan mereka kepada keluarga mereka, dan bukan sahaja melepaskan kemarahan melalui pertuturan, malahan ada juga yang cuba untuk melakukan kekerasan dengan memukul anak ataupun isteri. Punca seterusnya adalah tekanan hidup. Tekanan hidup yang dimaksudkan adalah dunia yang semakin hari semakin mencabar, yang memerlukan kewangan. Jadi apabila ada masalah kewangan, individu tersebut akan merasa terbeban, dan dengan permintaan keluarga yang terlalu banyak untuk memenuhi keperluan anak-anak, keperluan isteri, maka individu tersebut akan menghadapi tekanan dan hilang kawalan, lalu menyeksa isteri atau anak-anak dari segi mental dan juga fizikal. Kesan keganasan rumah tangga. Kesan keganasan rumah tangga terhadap isteri atau wanita yang didera ialah berlakunya pengasingan sosial seperti dihalang daripada berjumpa dengan keluarga dan rakan-rakan yang boleh menyebabkan mangsa kehilangan tempat sokongan dan bantuan. Wanita yang didera oleh pasangan akan mengalami lebih kemurungan, cemas dan ketakutan
dibandingkan dengan wanita yang tidak didera dan lebih cenderung untuk mencederakan diri sendiri atau membunuh diri dan mengalami masalah kesihatan mental seperti mengalami gangguan tekanan dan trauma. Kesan kepada kanak-kanak ialah kanak-kanak yang menyaksikan penderaan tersebut akan lebih mudah menjadi sukul atau berasa kurang berupaya atau lemah. Mereka mungkin akan berasa diketepikan atau takut menyuarakan keadaan emosi mereka. Mereka juga mungkin akan bertindak agresif terhadap ayah atau ibu mereka sendiri dan mereka mungkin akan berasa bersalah atas penderaan itu dan malu akan kesannya. Kesan kepada keluarga ialah berlakunya perpecahan kekeluargaan, iaitu anak-anak yang menjadi mangsa akan kehilangan kasih sayang dan rasa tak abai daripada ibu bapa, menyebabkan anak-anak berasa murung, kurang keyakinan diri dan mengambil jalan mudah untuk menyelesaikan masalah seperti membunuh diri. Mereka juga ada kemungkinan meluahkan perasaan mereka dengan membuli orang, memukul orang, menagih dadah, berjudi dan sebagainya. Bapa atau pandera tidak lagi mengambil berat terhadap keluarga seperti memberi nafkah kepada anak-anak atau isteri. Mereka juga akan jalan pulang ke rumah dan hanya membiarkan anak-anak dan isteri mereka di rumah tanpa penjagaan dan nafkah yang perlu diberikan. Mereka hanya pulang ke rumah apabila mereka inginkan sesuatu daripada isteri atau anak-anak mereka seperti harta isteri atau melepaskan nafsu sahaja. Isteri pula akan merasa berputus asa untuk meneruskan kehidupan kekeluargaan kerana tidak sanggup untuk terus didera dan memohon perceraian untuk berpisah. Ibu bapa atau mertua kepada pasangan suami isteri terpaksa masuk campur bagi menangani isu ini dan berkemungkinan mereka masing-masing akan berpihak kepada anak mereka sendiri. Isu keganasan rumah tangga di Malaysia pada hari ini amat serius dan ianya sangat membimbangkan. Oleh itu, pelbagai usaha serta langkah yang boleh diambil dan ianya melibatkan pelbagai pihak. Langkah yang pertama, pihak kerajaan haruslah memperketatkan tindakan undang-undang. Melalui Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, pesalah boleh didenda tidak melebihi RM4,000 dan penjara tidak lebih setahun. Tindakan ini amat wajar dan akan menyebabkan pesalah berfikir banyak kali untuk melakukannya dan ianya sangat penting untuk memberi keadilan kepada mangsa. Langkah yang kedua ialah mangsa haruslah mengambil tindakan cekap dengan membuat laporan di balai polis terdekat pada bila-bila masa sahaja. Malah, ekoran dengan Perintah Kawalan Pergerakan ini, kerajaan telah menyediakan satu talian iaitu talian kasih di mana mangsa boleh membuat laporan secara atas talian jika berlaku isu ataupun kes keganasan rumah tangga. Ianya sangat penting untuk menyelamatkan nyawa mangsa di samping pihak berkuasa ataupun berwajib dapat mengambil tindakan segera kepada pelaku. Langkah yang ketiga ialah melalui peranan masyarakat dan media massa. Masyarakat haruslah mempunyai tanggungjawab sosial yang tinggi dan bersama-sama membantu untuk mengatasi masalah ini. Masyarakat boleh membuat aduan ataupun laporan kepada pihak berkuasa sekiranya terdapat kes keganasan rumah tangga di sekitar mereka. Hal ini penting kerana ada sesetengah mangsa yang takut untuk membuat laporan setelah mereka didera. Dan akhir sekali ialah media massa. Media massa haruslah memainkan peranan secara proaktif sebagai sumber sebaran maklumat dengan menyampaikan maklumat berkenaan dengan isu keganasan rumah tangga di mana-mana media sosial seperti akhbar, internet dan pada setiap masa. Ianya sangat penting untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang keganasan rumah tangga di negara ini. Keganasan rumah tangga yang berlaku akan mengakibatkan pertumbuhan anak-anak akan terencat. Menurut teori perkembangan Erikson, telah dikemukakan oleh Erik Erikson pada tahun 1956, mengungkapkan teori perkembangan psikososial. Teori telah menjelaskan perkembangan manusia lebih menjerumus kepada perkembangan identiti. Menurut Erikson 1956, terdapat 8 tahap perkembangan pada setiap peringkat perkembangan psikososial ini. Individu akan mengalami konflik dengan manusia lain. Antara konflik ialah percaya lawan tidak percaya, autonomi lawan kesangsian, inisiatif lawan rasa bersalah, kecekapan lawan rasa rendah diri, identiti lawan kekeliruan,
Itim lawan pengasingan, menjanakan lawan tetap dan ketulusan putus harapan. Menurut Edison 1956, krisis identiti keremajaan, iaitu identiti dengan kecelaruan peralatan, merupakan alam remaja yang paling penting. Pada tahap kelima ini, remaja mengalami perubahan-perubahan yang mendadak, sama ada dari segi psikologi ataupun fizikal. Mengikut Edison 1968, pembentukan identiti adalah tugas asas para remaja. Para remaja harus membentuk imej diri yang sepadu sebagai individu yang unik. Sekiranya individu itu berjaya didik untuk menanam kepercayaan terhadap diri dan orang lain, berautonomi dan berinisiatif, maka remaja kemampuan untuk menyelesaikan krisis identiti secara positif, berdasarkan keyakinan diri dan kemampuan. Sekiranya berlaku sebaliknya, yakni merasa was-was terhadap orang lain, merasa bersalah dan inferior, maka individu akan merasa keliru tentang identiti dan matlamat. Kesimpulannya, keganasan rumah tangga ini kebiasaan berlaku dan dilakukan oleh ahli keluarganya sendiri. Pemangsa akan mengancam mangsa dari sudut fizikal ataupun mental yang cukup membuat perasaan dan emosi mangsa tersebut sangat tertekan. Sekiranya keganasan rumah tangga tidak dibendung atau diatasi, fenomena ini akan meninggalkan kesan-kesan terhadap anak-anak, isteri ataupun suami itu sendiri, malahan kepada komuniti. Kesan daripada keganasan rumah tangga akan menghapuskan sikap kasih sayang, toleransi dan hormat menghormati sesama manusia.